باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتل وولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعه فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعة. وقال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال نبي الله قال يا نبي الله لعله قال بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأباه. Bab perkara yang diharuskan dengan sebabnya nyawa seseorang Islam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim, yakni nyawa seseorang muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, orang yang sudah berkahwin secara sah yang berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, nyawa dibalas dengan nyawa. Yani orang yang membunuh orang lain dengan tidak sebenar. Wattariku lidini, yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dirinya daripada jamaah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah lagi, beliau berkata Rasulullah SAW pernah berdiri di kalangan kami. Maka baginda bersabda, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak halal nyawa seseorang muslim
yang mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah, melainkan 3 macam orang. Yang pertama, yang meninggalkan Islam, berpisah dari jamaah, ataupun memisahkan diri dari jamaah, lil jamaah ataupun jamaah. Ahmad Shah dalam meriwayatkannya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, iaitu orang yang telah berkahwin secara sah, yang berzina. Yang ketiga, orang yang membunuh orang lain dengan tidak hak. Qala al-A'mash, tak apalah itu. Dia kata dia ceritakan hadis ini kepada Ibrahim. Ibrahim pun menceritakan kepadaku hadis, dia ambilnya daripada Aswad, daripada Aisyah, sama seperti hadis yang tersebut tadi dari segi lafaz dan maknanya. Dan hak lagi ni dengan 2 sanad, kedua-duanya sama seperti makna hadis Sufyan yang tersebut sebelum ini. Tetapi mereka berdua ni tidak ada menyebutkan di dalam hadisnya kata-kata Nabi SAW, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. Tak ada sebut itu. Lepas tu tajuk lain. Ini bab dosa orang yang memulakan pembunuhan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibunuh seorang manusia dengan zalim melainkan anak Adam yang pertama dahulu mendapat bahagian daripada darahnya itu ataupun daripada nyawanya itu, kerana dialah orang yang mula-mula membunuh, memulakan cara membunuh itu, ataupun orang yang mula-mula membunuhlah. Lepas tu dengan sanad soal lagi ni, 2 lagi lah, 2-3 lagi. Uthman bin Syaibah qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim hadu. Lepas tu pula Ibnu Abi Umar, 2-3 sanad. Di bawahnya lain, walaupun di atas dia tu sama. Dia ada sebut li'annahu sannal qatlah. Dia tidak ada sebut awwala apa tadi, li'annahu kana awwala man sannal qatl. Dalam riwayat ni tak ada sebut awwala. Itu yang beza dia. Seterusnya tajuk lain pula, balasan kerana kes darah di akhirat nanti, kes nyawa lah, pembunuhan. Dan ia adalah kes yang mula-mula diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kes ataupun perkara yang mula-mula sekali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat nanti ialah berkenaan dengan darah ataupun nyawa orang. Lepas tu dengan beberapa sanad kemudian tu Imam Muslim mari semuanya meriwayatkan daripada daripada Syu'bah, daripada A'mash juga, sama seperti riwayat yang pertama tadi. Support tu juga, cumanya sebahagian mereka mengatakan an Syu'bah yuqda, lafaz yuqda. Sebahagian mereka mengatakan yuhkamu bainan nas, dihukum di antara manusia. Lafaz tu berbeza. Hak lain-lain serupa belaka. Ini bab memberatkan pengharaman darah, kehormatan dan harta benda. Ini tajuk lain pula. Diriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menjadikan langit dan bumi ini. Bulan terdiri daripada 12, satu tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 3 daripadanya berturut-turut, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan Rajab, ini suku, iaitu bulan Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW bertanya, bulan apa ini?
Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, perawi berkata, Nabi SAW diam sehingga kami ingat dia akan menamakan bulan itu dengan selain namanya, dengan nama yang lain lah. Nabi SAW pun berkata pula, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami berkata, ya. Qala, terus Nabi berkata lagi, negeri apa ni? Negeri apa ni? Kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Perawi berkata, Nabi SAW diam lepas tu sehingga kami ingat dia akan menamakan dengan nama yang lain negeri itu. Maknanya Mekah tu nak bubuh nama lain. Nabi SAW tanya pula, hari apakah ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Perawi berkata, lepas tu Nabi diam sehingga kami ingat dia akan menamakan hari itu dengan hari lain pula. Qala, Nabi SAW pun berkata, bukankah ini hari nahar, yakni hari raya haji? Qulna, kami berkata, iyalah wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW pun bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kamu dan harta benda kamu. Muhammad berkata, wa ahsibuhu qal, saya kira, saya ingat dia berkata, wa a'radakum, dan kehormatan kamu haram kepada kamu, seperti haramnya hari kamu ini, di negeri kamu ini, di bulan kamu ini, dan kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu. Dia akan bertanya kamu tentang amalan-amalan kamu. Oleh itu, janganlah sekali-kali kamu kembali menjadi kafir sesudahku, ataupun baginda berkata sesat, di mana di tempat kafir. Jangan sekali-kali kamu kembali menjadi sesat, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Ketahuilah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi ada di antara orang yang disampaikan berita ini lebih mengerti akan maknanya daripada orang yang mendengarnya sendiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala, ketahuilah, hal ballaghtu, adakah sudah aku sampaikan? Lepas tu dalam riwayat Ibnu Habib, dia kata Rajab Mudhar, bukan seperti tadi Rajab bulan Mudhar, ini Rajab Mudhar saja gitu. Dalam riwayat Abi Bakr, fala tarji'u ba'di, bukan fala tarji'unna ba'di. Fala tarji'u ba'di, cuma tadi ada nun taukid, jangan sekali-kali. Ni kamu jangan kembali menjadi kafir sesudah itu, gitu, dengan tidak ada nun taukid itu. Sekali-kali itu tidak ada. Dengan syaratnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Bakr, beliau berkata, bila tiba hari itu, Nabi SAW pun duduk di atas untanya, dan ada seseorang memegang tali untanya. Nabi SAW pun bertanya, kamu tahukah hari apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sehingga kami ingat baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Nabi SAW pun tanya, bukankah ini hari nahar? Kami berkata, iyalah wahai Rasulullah. Nabi SAW tanya pula, bulan apa ini? Kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW berkata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, iyalah. Nabi SAW tanya pula, negeri apa ni? Ataupun bandar apa ni? Kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, perawi berkata, sehingga kami ingat dia akan bubuh nama lain. Qala, alaysa bil baldah, bukankah ini negeri Mekah ataupun bandar Mekah? Qulna bala, kami berkata, iyalah. Wahai Rasulullah. Qala, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum,
Ataupun maksud baldah tadi itu mana? Bukankah ini negeri yang terdapat di dalamnya tanah haram? Maksud dia situlah, nak pergi situ. Tanah haram. Nabi SAW pun kata, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, kehormatan kamu haram kepada kamu, seperti haramnya hari kamu ini, di bulan kamu ini, di negeri kamu ini. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Qala, dia berkata kemudian Nabi SAW pun pergi kepada 2 ekor kibash amlahain yang bercampur warnanya antara putih dengan hitam. Itu mana kabshain amlahain. Nabi SAW pun menyembelihnya, dan baginda pergi pula kepada satu kumpulan kambing dan membahagi kambing itu di antara kami. Diriwayatkan daripada Abi Bakrah lagi, beliau berkata bila tiba hari itu, Nabi SAW pun duduk di atas unta. Qala, dia berkata, ada seseorang pegang tali unta dia tu, bizimamihi, ataupun dia kata bikhitamihi, kedua-duanya makna tali unta. Lepas tu dia sebut sebuah hadis tadi lah, Yazid bin Zuraik. Lepas tu riwayat daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abdurrahman bin Abi Bakar, dan daripada seorang lelaki yang lain. Dia ni lebih baik lagi, lebih utama di sisi saya daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah. Lepas tu seterusnya riwayat daripada Abi Bakrah, qala, dia berkata, Rasulullah SAW berucap kepada kami pada hari nahar dengan berkata, hari apa ini? Mereka pun mengemukakan hadis itu seterusnya, yakni serupa dengan hadis Ibnu Aun. Cumanya dia tidak ada sebut wa a'radakum, dan dia tidak ada sebut thumman kafa'a ila kabshain wa ma ba'dahu. Dia tak ada sebut. Lepas tu Nabi pun pergi tuju kepada 2 ekor kibas, dan hal selepas tu tak ada sebut. Dan dalam hadis ini ada sebut seperti haramnya hari kamu ini, di bulan kamu ini, di negeri kamu ini, hingga kepada kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Ala hal ballaghtu. Ketahuilah, adakah aku telah sampaikan? Mereka berkata, ya. Qala, Allahumma syahad. Ya Allah, engkau jadi saksilah. Ini bab sah pengakuan membunuh dan memberi peluang kepada waliyil qatil, keluarga orang yang terbunuh, untuk membunuh balas, dan elok meminta supaya dia memaafkan. Dengan syaratnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Alqamah bin Wa'il, dia menceritakan bahawa ayahnya menceritakan kepadanya, katanya, sesungguhnya aku pernah berduduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ada satu orang eret seorang yang lain dengan tali yang terikat di tengkuknya, eret. Dia pun kata, wahai Rasulullah, dia ni telah membunuh saudara saya. Rasulullah SAW pun tanya, adakah engkau telah membunuhnya? Hak eret tadi pun kata, kalau dia tak mengaku, saya akan kemukakan bukti. Maka orang yang diikat tadi pun kata, ya, saya bunuh dia. Qala, Nabi SAW pun tanya, bagaimana engkau membunuhnya? Qala, dia berkata, saya dengan dia pergi pukul pokok, daun pokok supaya luruh. Itu makna nakhtabit min syajaratin. Kami pergi meluruhkan daun daripada pokok dengan memukul dahan-dahan pokok itu. Itu makna nakhtabit. Tiba-tiba lepas pada tu dia maki saya, sehingga menyebabkan saya naik marah. Saya pun pukullah dia dengan kapok, kata dia, atas kepala dia, mati dia. Nabi SAW berkata kepada dia, kamu adakah apa-apa harta untuk melepaskan dirimu? Yang ni dengan kau bayar dia kepada dia misalnya, engkau boleh melepaskan, kalau dia bersedia lah, kalau dia setuju.
Qala mali malun illa kisai. Dia kata sayanya tak ada harta gapo-gapo selain daripada selimut saya ini dan kapok saya ni yang ada. Qala, Nabi SAW pun tanya dia lagi, adakah kamu fikir kaummu akan menebusmu? Membeli itu maksudnya menebusmu dengan memberi diat bagi pihak engkau. Qala, orang itu berkata, ana ahwanu ala qaumi min dhalik. Saya bukanlah seberapa pada pandangan kaum saya, sehingga mereka akan menebus saya. Farama ilaihi binis'ati. Nabi SAW pun dah tali hak ikat tegak tadi, buat mari kat dia pun lepaslah tali tu pula, bui kepada hak bawa mari tu, eret dia. Wa qala, sambil dia berkata, dunaka sahibak, ambillah, kata dia, ambillah dia ni. Fantalaqa bihi ar-rajul. Orang itu pun eret dia buat gitu. Bila telah berpaling, Nabi SAW pun bersabda, kalau dia membunuhnya, maka dia menjadi seperti dia, seperti itu. Kalau dia membunuhnya, maka dia menjadi sepertinya. Orang itu pun balik mari pula. Dia kata, wahai Rasulullah, saya dapat tahu, ataupun saya dengar bahawa engkau berkata, kalau dia bunuh, maka dia jadi sepertinya. Sedangkan saya ambil dia tadi, dia buat pergi tadi dengan perintah engkau juga. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau mahu dia kembali membawa dosamu dan dosa saudaramu? Qala, ya Nabi Allah. Dia pun berkata, wahai Nabi Allah, barangkali. Dia berkata, bala. Nabi SAW berkata, bala. Qala fa inna dhaka kadhak. Begitulah keadaannya. Qala farama binis'ati. Orang tadi pun, dan Nabi SAW kata lagu tu, lepas tali sana ni, dia lemparkan tali itu, wa khalla sabilahu, dan dia lepaskan orang itu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Wa'il, beliau berkata, dibawakan kepada Rasulullah seorang lelaki yang telah membunuh seorang yang lain. Maka Nabi SAW memberi peluang kepada keluarga adik-beradik di sini yang terbunuh itu untuk membalas. Orang itu membawa pergi, dan di tengkuk orang yang membunuh itu ada tali daripada nis'ah ni, tali daripada kulit, daripada kulit binatang yang dibuat sebagai tali. Yang dia heret tali. Falamma adbara, bila orang itu berpaling belakang pergi, Rasulullah SAW pun bersabda, al-qatil wal maqtul fin nar, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Maka ada seseorang pergi kepada orang tadi, yang ni saudara yang terbunuh tu, pergi kepada orang tu, pergi kepada saudara yang terbunuh. Dia pun katalah apa yang Rasulullah kata selepas dia pergi. Orang tu pun, saudara yang terbunuh tu pun, khalla anhu, melepaskannya, melepaskan orang yang membunuh tadi. Ismail bin Salim berkata, saya sebutkan hadis ini kepada Habib bin Abi Thabit. Dia berkata, haddathani Ibnu Ashwa'. Ibnu Ashwa' menceritakan kepada saya bahawa Nabi SAW innama sa'alahu, sebabnya dia bertanya orang itu supaya dia memaafkannya, tapi dia tak say maaf mula-mula tu. Tak apalah. Kita tengok semula. Ini bab perkara yang menyebabkan darah ataupun nyawa seseorang Islam itu halal. Yakni seseorang Islam itu halal dibunuh. Bila? Dalam keadaan lagu mana? Itu tajuk ni. Lepas tu Imam Muslim buat mari hadis ni hak tula je kira-kiranya, lebih kurang. Cuma mengikut riwayat yang berbeza tu dulu, kemudian ada dari segi isi dia. Jadi kalau kita tengok pada hadis ini, kita tengok pada hadis ini, Nabi SAW kata tidak halal darah seseorang Islam. Maksud dianya sini nyawa seseorang Islam. Tapi dia sebut darah, ada kalanya tak ada mati tu biar darah dah.
Maknanya tak boleh kita kosek dia lah, tak boleh kita mencederakan dia, melukakan dia, tak boleh. Orang Islam ni tak boleh kita buat lagu tu, usahakan nak ragu nyawa dia, nak bunuh dia. Jadi dia sebut darah, sebab terhenti pada darah juga. Kalau darah tu tidak mengalir banyak, hiduplah. Tapi kalau darah tu mengalir banyak, tidak henti-henti, matilah. Sebab tu dia sebut darah. Tapi maksudnya nyawa di sini. Yang mengucap dua kalimah syahadah lah, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara. Kalau ada ketiga-tiganya, lagilah. Kalau ada salah satu pun, halal dah darah. Dan yang akan melaksanakan hukum ini, bukan semua orang, bukan sembarangan orang. Boleh tak boleh? Dia kena kerajaan. Kerajaan. Kalau kerajaan tak ada, tak boleh buat. Jemaah tu ke, jemaah ni ke, kumpulan tu ke, kumpulan ni ke, parti tu ke, parti ni ke, tak boleh. Tak boleh berlaku. Dia kena kerajaan. Kerajaan ni ada ciri-ciri dia, supaya kita tahu lah kerajaan lagu mana. Dia ada kuasa, dia ada segala-galanya lah. Tu maknanya hak ni hukum yang wajib atas pemerintah. Wajib atas pemerintah. Tidak semaya, wajib atas setiap orang. Tapi hak ni tak, pemerintah kena melaksanakan. Kalau pemerintah tidak melaksanakan, dosa. Pemerintah tu dosa, tak molek lah. Gitulah. Sebab apa? Dia tidak menyempurnakan hak-hak yang dituntut oleh Allah. Kalau dia tidak buat hal ni, mana tak sempurna lah pemerintah itu. Kalau ada bunuh hak lain pun, misalnya kita ada bunuh, dah. Misalnya kita kata, tapi hak ni tak buat, tak adil lagi. Tak adil lagi. Kalau ia hak tu pun kita terima, kalau ia hak tu terima, tak apalah hak tu sudah dilaksanakan. Tapi hak ni tak buat lagi, tak sempurna lagi. Supaya kita semayalah, ada semaya tapi puasa tak sempurna. Kalau atas peribadi, hak kena, dia kena buat. Supaya juga kalau kerajaan dia buat, dia laksana dah hukum, misalnya hak dadah lah kita bunuh dah, kita kata. Dan kalau kita terimalah hak tu, dan mengikut ulama kebanyakannya, dia terimalah, tak apalah hak dadah tu, walaupun dari segi dalilnya, nasnya tidak ada, tapi dari segi mudarat dia besar tu, dari segi ta'zir, boleh sampai ke peringkat bunuh pun boleh juga, tak apalah kita kata, atas dasar ta'zir. Bukan termasuk di dalam had tu. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil yang terang. Had ini yang ditentukan oleh Allah dan Nabi. Hak ni tak ada. Siapa mati itu hukum kita ada tu tak ada dari segi had. Sebab tu dia tidak termasuk dalam hukum hudud. Tapi boleh kau bunuh sampai ke peringkat bunuh? Itu ada khilaf lagi. Jadi bunuh atas dasar ta'zir pun boleh, tak apalah hak tu. Hak tu kita ambil hak tak apalah. Dia sudah melaksanakan, pemerintah tu sudah melaksanakan hak tu, tanggungjawab sebagai pemerintah. Tetapi hak ni dia tidak laksanakan lagi, mana tak sempurna. Supaya seorang itu semayat dah, dia boleh buat juga puasa, dia tak puasa. Kalau gitu, supaya dia semayat, dia puasa dah, zakat dia ada, harta dia tak beri zakat, hak tak sempurna. Itu atas individu. Atas kerajaan pun lagu tu juga. Kalau dia melaksanakan sebahagian, tak melaksanakan sebahagian lagi, maknanya tak sempurna. Pemerintahan itu tidak sempurna. Yalah, kalau kita tidak nak bahas panjang lah dari segi sejauh mana cara pemerintahan itu bab lain lah. Kalau kita kata pemerintahan itu Islam lah, kalau nama Islam pun, kalau nama Islam pun tak buat benda ni, tak sempurna juga. Kalau Islam ngerti pun tak sempurna juga. Kalau katakanlah Islam ngerti, kata nak jalan hukum Islam dak, bukan jalan tu hukum orang kafir dak, pun tak sempurna juga. Dia kena melaksanakan. Kalau tak cukup syarat, apa sebab tak cukup syarat? Kena ayat boleh, biar jelas. Sebab apa kita tak buat? Sebab kita kata kita tak pergi Mekah sebab kita tak cukup piti. Ayat biar jelas lah tu. Kalau tidak, tak lepas. Kalau memang dia cukup piti dah, persiapan untuk pergi Mekah, dia tak pergi atas individu, dosa. Supaya juga pemerintah, kalau dia sudah ada kemampuan dah, tapi dia tidak buat,
Support tu. Tapi kalau tak ada kemampuan, tak apalah. Supaya orang nak pergi Mekah saat ni lah, dia tak ada kemampuan, tak pergi, tak ada sah, lepaslah. Tapi kalau sudah mampu, tak boleh. Tapi tidak ada sebab sebenarnya untuk tidak dilaksanakan hukum-hukum ini. Kalau hukum dadah dan hukum-hukum lain boleh bunuh, dan tak ada siapa dia kata zalim kerajaan ni, negeri lain tidak buat lagu tu. Hak ni pun lagu tu juga. Ini hak kita dalam negara kita. Negara dia tak serupa, berbeza-beza. Orang ni hukum cara dia, orang ni hukum cara dia. Ni hak kita, apa salah ni? Kalau kita ragu-ragu, tak boleh. Ragu tu rosak akidah. Tak boleh ragu. Sebab apa benda ni jelas Nabi SAW telah melaksanakan. Jelas. Tak apalah tu. Yang pertama, orang yang sudah berkahwin secara sah, yang berzina. Hak ni, kalau dia berzina dan cukup bukti apa ataupun dia mengaku, maka kena rejam sampai mati. Sampai mati kena rejam. Dengan ijma' muslimin, ijma' orang Islam, Imam Nawawi Muslim, rejam sampai mati kalau menikah secara sah. Lepas tu muhsan tu lagu mana pula, ada khilaf atau tak ada khilaf, tu panjang pula, kita tidak nak bahas tu lagi. Jadi hak sininya maksudnya menikah secara sah. Kalau dia berzina dulu, dia berzina, tak jadi, tidak jadi kena sebab apa, dia kena rejam tak. Dia berzina saja dengan satu orang perempuan. Lepas pada tu hak dan pula ni digak ni, ataupun dia mengaku ni, hak kemudian pula dia berzina. Dulu dia telah merasai lah, kita kata, hubungan dengan perempuan, dia telah merasai itu, tapi secara tidak sah. Itu orang tidak panggil as-sayyib ataupun muhsan. Tak. Hak lagu tu tak kena rejam. Hak kena rejam hak menikah secara sah. Dia menikah secara sah, dan dia telah mengadakan hubungan jenis dengan perempuan itu secara sah dengan bini dia. Lepas pada tu dia berzina. Hak lagu ni baru kena rejam. Kalau hak sebab tadi, dia sebab saja, sebab 100 sebatan. 100 sebatan. Dan 100 sebatan tu bukan maksud nak suruh mati. Dengan sebab tu boleh kalau dia pisah-pisahkan, asal cukup bilangan. Tidak dalam satu masa pun tak apa. Tapi kalau hak sani rejam sampai mati, tak ada makna dah nak tunggu sampai esok kalau lusa pula nak pukul, nak baling atas batu, tak ada makna. Sekaligus, selalu sampai mati. Kerah tak kerah pun lagu tu. Ada dalam bab hudud akan datang, kita akan bincang pula hak ni. Cuma hak ni sekali lalu. Wan nafsu bin nafs, satu orang bunuh orang lain, maka halal lah darah dia, darah pembunuh tu. Maknanya boleh dibunuh balas. Siapa nak bunuh balas? Kerajaan. Dan hak ni kerajaan kena bunuh balas, dia tidak semesti bunuh sendiri. Dia boleh serahkan kepada orang panggil waliyul maqtul, keluarga orang yang terbunuh. Dia boleh serah. Kalau dia nak bunuh sendiri boleh, tetapi kena kerajaan juga bagi tu. Kuasa tu diberikan oleh kerajaan. Kalau kerajaan ada, maknanya hak sendiri-sendiri nak bunuh sendiri, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Dia kena kerajaan dulu bagi kuasa, baru boleh. Kalau sendiri itu tak boleh. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dirinya dari jamaah. Baru ni kita sudah bincang panjang dah cara murtad. Hak ni maksudnya orang murtad. Tapi khilaf di situ, hak murtad ni lagu mana? Lagu mana? Jadi kita sudah sebut dah baru ni. Imam Nawawi pun sebut sini. Wattariqu lidini al-mufariqu lil jamaah, ini umum kata dia, untuk setiap yang murtad daripada Islam, tak kira murtad macam mana pun. Kata dia,
Wajib dibunuh kalau dia tidak kembali kepada Islam. Tak ada pilihan lain. Itu mengikut Imam Nawawi. Baru ni kita sudah ayat. Dah kan khilaf memanglah. Ramai ulama kata gitu. Qala ulama. Ini termasuk juga dalam hadis ini, setiap orang yang keluar daripada jamaah dengan sebab bid'ahnya ataupun dengan sebab pemberontakan yang dilancarkan terhadap pemerintah ataupun lain-lain. Begitu juga puak-puak Khawarij. Pasal dia ni al-mufariq lil jamaah. Itu sifat dia tu. Yang meninggalkan agamanya, lepas pada tu memisahkan dirinya daripada jamaah. Jadi kalau ajaran sesat tu, teruk sangat tu, ajaran sesat tu, pada hakikatnya dia telah keluar daripada Islam. Lepas pada tu dia bukan setakat keluar daripada Islam saja, dia menentang Islam pula, menceroboh Islam pula, memisahkan diri daripada jamaah, mengatakan jemaah dia itulah hak tu, hak ramai-ramai ni tak betul. Hak lagu ni boleh bunuh, walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia semayang. Sebab pada hakikatnya dia sudah murtad. Imam Nawawi kata berdasarkan hak ni lah. Sebab al-mufariqul jamaah. Tidak kata murtad di mana murtad tinggal agama Islam, dia tidak mengaku Islam. Tak. Sebab ada al-mufariq lil jamaah ni, maksudnya pada hakikatnya dia telah meninggalkan agama Islam, pada hakikatnya. Tapi zahirnya dia mengaku Islam, tapi dia memisahkan diri daripada jemaah hak ramai, yakni hak Islam, hak majoriti, yakni mengikut ahlus sunnah wal jamaah tu, yang dibawa oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat tu. Dia bawa hak lain daripada tu, dia mengaku Islam juga. Itu pun murtad juga orang panggil. Hak ni lah hak masuk dalam al-mufariq lil jamaah. Asal lagi makna dulu kita sudah ada, ulas sekali lagi di sini. Orang yang mengatakan murtad saja tu tidak kena bunuh, kecuali kalau ada hak lain, sekali dengan dia sebagai satu sifat dia, iaitu al-mufariq lil jamaah, barulah boleh bunuh. Semata-mata murtad tidak, keluar daripada Islam. Tapi kalau tidak dakwah keluar daripada Islam, ngaku Islam juga, tetapi ada al-mufariq lil jamaah ni, boleh bunuh juga, halal juga darah. Dengan sebab itu dalam sejarah kita tengok ramailah hak bunuh. Kan Sayyidina Ali perang kan dengan puak-puak Khawarij, tak ngaku Islam puak tu, ngaku Islam dia. Lepas tu zaman kemudian lagi ulama-ulama hukum, zaman pemerintah Islam tu Syiah kena bunuh misalnya, kepala-kepala dia tu kena bunuh, banyak berlaku. Sebab apa? Sebab ada ni al-mufariq lil jamaah, padahal dia mengaku Islam. Sebab ada al-mufariq lil jamaah. Jadi sama ada dia mengaku Islam ataupun tidak mengaku Islam dah, keluar daripada agama Islam, dan dia ni memberontak terhadap jamaah, memberontak terhadap jemaah. Ada perancangan dia sendiri. Sebab baru ni kita sudah bicara dah tu, zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi dia rancang ramai-ramai masuk Islam, lepas tu tubik. Dia ada maksud dia sendiri. Hak lagu tu baru kena bunuh. Sebab apa? Dia tidak kata at-tariku lidinihi sekat tu, dah. Dia kata al-mufariqu lil jamaah. Jadi hak ni menjadi sifat kepada at-tariku lidinihi, bukan semata-mata at-tariku lidini. Dia kena ada hak ni. Sifat mufariq lil jamaah ni termasuklah dalam ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, termasuk dalam hal tu. Adapun kalau dia seorang gitu saja, tidak lagi. Mengikut setengah ulama lah. Tapi kalau mengikut Imam Nawawi sebut ni, tak kira. Tak kira. Jadi tiga perkara ni lah yang halal darah seseorang Islam itu. Baru ni kita sudah baca dah dalam bab soil. Yang ni orang yang menceroboh kita, kita pun tepih kena dia, mati dia. Jadi tidakkah halal darah juga orang yang lagu tu mari tekan kita tu dengan senjata ke apa? Kalau kita lipat bui ke dia, ataupun kalau kita tikai dia, sungguhlah kita bedil dia ke, dia nak bedil kita, kita bedil dia. Jadi tak boleh kamu bunuh. Boleh juga, tapi hak tu tidak dengan sengaja. Kita tidak dengan sengaja. Hak ni boleh hingga bunuh dengan sengaja. Hak ni tiga. Hak tu macam tidak sengaja daripada awal lagi, bukan kita rancang ke apa, berlaku, benda yang berlaku.
Bukan sengaja. Hak ni dengan sengaja boleh bunuh. 3 dia hak dengan sengaja. Hak lain tu tak boleh dengan sengaja. Kecuali kalau dimulakan kita tak ada arah, lain lah cerita. Dia tak ada apa-apa, kita nak pergi bunuh dia, tak boleh. Tapi kalau dia nak bunuh kita, tak apalah. Dalam keadaan itu sebab dia termasuk dalam penceroboh. Dan Nabi SAW kata dah, dulu kita sudah bincang dah. Lepas pada tu, dosa orang yang memulakan pembunuhan. Dosa orang yang memulakan pembunuhan, yang mengadakan sunnah pembunuhan. Itu kalau dari segi makna zahir dia lah. Sebab sunnah dari segi bahasa ni mengadakan cara, menunjukkan cara bunuh. Itu makna sunnah dari segi bahasa. Jadi kita terjemah di sini, dosa orang yang memulakan pembunuhan. Mana kalau dia tidak buat, orang tak tahu, tak erti orang, dengan sebab dia. Jadi orang kemudian ni erti. Nabi SAW bersabda, dia kata tidak terbunuh seseorang manusia melainkan anak Adam hak mula-mula tu ada bagian dia. Ada bagian dia daripada nyawa orang hak terbunuh. Mana kesalahan membunuh tu boleh ada juga, boleh juga dia bahagian dia, ada juga sebahagian. Tidak kata dia ni hak dia bunuh saja dulu, hak tu saja dosanya. Orang-orang lain hak bunuh kemudian ni tak boleh dosa dia. Sungguh-sungguh tak boleh. Boleh. Masa tu je hadisnya. Lepas tu lagi tu sanad isi dia serupa lah. Maknanya di sini hadis ini menunjukkan bukan masalah pembunuhan saja. Hak lain-lain pun lagu tu juga. Kalau kita mengadakan satu cara yang tidak baik, orang lain tak nampak lagu tu. Lepas pada kita buat tu, orang lain pun turut. Boleh lah tu, boleh kita. Boleh kita. Kita tunjuk jalan kebajikan, kebaikan pun kita buat, orang tak nampak. Sebelum pada tu, lepas tu orang pakat tu, boleh juga kita. Hak termasuk di dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan. Dan man sanna sunnatan sayyi'atan. Hak dalam hadis dalam Muslim ni pun ada juga. Jadi boleh. Ini menunjukkan kita kalau buat apa-apa molek lah. Kalau buat molek ni, siapa orang tiru kita. Sebab apa? Bila orang tiru tu, boleh pahala kita, tak putus sampai kiamat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa jangan kita buat benda tak molek. Apalagi kalau kita seorang yang bijak, cerdik, kita mulakan benda yang tak molek. Sebab kalau orang turut kita tu atas hak kita, boleh sombong kita. Boleh sombong kita. Pasal kita yang menyebabkan. Jadi orang tu tahu. Kalau tidak, orang tak tahu. Jadi dalam kisah hak ni anak Adam ni, Habil dan Qabil tu, jadi Habil tu hak kena bunuh, Qabil tu yang bunuh. Jadi Qabil tu boleh sombong. Mula-mula dia tak tahu cara lagu mana nak bunuh. Lepas tu lah baru tahu. Jadi dia tengok binatang, ditunjukkan binatang, gagak lah, belawal, lepas tu mati. Lepas tu lagu mana nak itu? Dia tunjuk tu, dia pun tahulah cara nak tanam lagu mana, cara nak susuk tu dia tahu daripada gagak tu. Dalam Quran menyebutkan, fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Lagu mana dia nak susuk mayat saudara dia yang telah terbunuh. Mula-mula tak tahu. Jadi gagak, dia belajar daripada gagak lah. Lepas tu boleh jadi dia ceritalah kepada adik-beradik dia, kepada Nabi Adam, ayah dia, dan hak lain-lain ni lagu mana cara dia buat. Barulah tahu. Sebelum pada tu tak terfikir. Cerita bunuh-bunuh ni tak terfikir. Tetapi ada ulama, iaitu Qadhi Jamaluddin Ibnu Wasil, dia kata yang terbunuh itu Qabil, bukan Habil. Yang terbunuh itu Qabil, bukan Habil. Itu terbalik, terbalik daripada hak tadi. Sebab apa dia kata Qabil itu nama dia tu pun Qabil. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
Ya taqabbal, Tuhan terima kurban itu daripada hak bertakwa. Jadi ya taqabbal itu daripada qaf ba lam. Pecahan tu lah qabil tu. Mana Tuhan terima tu hak dia. Jadi hak tu degil, hak seorang lagi jadi habis. Dia kata. Jadi dia buat pergi ambil daripada ayat tu lah. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tak kena kata lagu tu. Sebab apa? Kita tak boleh menyimpulkan bahawa hak kena bunuh tu qabil semata-mata tengok kepada ayat tu kebetulan serupa tu. Qaf ba lam tu. Tak boleh lagu tu. Dia kena ada dalil suku pula. Kemudian dalam hadis-hadis pun ada sebut hak kena bunuh tu Habil. Jadi jumhur ulama hak itulah hak betulnya, iaitu Habil hak kena bunuh. Yang membunuh tu Qabil, bukan Qabil tu hak kena bunuh. Tidak. Lepas tu pembalasan kes darah di akhirat nanti. Dan hak ni lah hak mula-mula diselesaikan di antara manusia di akhirat nanti. Jadi semua ni nak cerita ni berlaku dalam bab-bab ni, nak ceritanya kes darah ni tidak mudah. Tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Jadi kena ingat hak ni lah. Tak boleh main-main. Tapi kadang-kadang bila nak marah tu dia jadi lupa. Jadi nak gocoh, nak gapo tu. Tapi kalau ingat hak ni semua ni, tahanlah sikit. Tahanlah sikit. Sebab apa kadang-kadang kita gocoh tu walaupun tidak sengaja, kalau mati lagu mana? Ataupun kalau patah gigi dan sebagainya seperti yang kita sudah baca dah sebelum pada ni, lagu mana? Hukum tak jalan. Kita nak balas lagu mana? Tak boleh. Pasal hukum tu mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah tidak melaksanakan hukum itu. Lepas tu lagu mana? Nak selesai banyak perkara lah, payah. Lepas pada tu di akhirat besok hak mula-mula cara dulu hak ni. Kalau selesai hak ni barulah kira hak lain. Tak ada hak ni baru cara hak lain. Senanglah. Kalau dalam bab apa ni hak Allah, mula-mula disoal di akhirat nanti ialah tentang sembahyang. Molek ke tidak? Hak tu dulu tanya. Kalau selesai tu barulah pergi hak lain. Kalau tak selesai hak tu masuk akod dulu. Tak ada pergi hak lain, tak payah tanya hak lain. Hak tu penting. Jadi supaya juga kidarah ni. Hak ni berat ni. Hak ni berat. Jadi dia kata, Nabi SAW bersabda, kes yang mula-mula diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat nanti ialah kes darah. Kidarah. Jadi dia sebut darah juga sini. Maksudnya nyawa, kes bunuh. Tetapi oleh kerana darah tu ada kaitan rapat dengan pembunuhan, dengan kematian ke apa tu, disebutkan darah. Dan sebagai peringatan kepada kita, jangan memulakan. Tidak nanti mati, tidak mati pun tumpah darah saja. Berdarah saja, tu pun tak sedar. Tak molek dah sama-sama Islam ni. Apalagi kalau sama Islam ni. Orang kafir pun tak boleh. Mudah-mudah orang kafir pun tak boleh. Kafir hak baik lah, tidak kafir harbi. Jadi di sini Imam Nawawi sebut hadis ini tidak bercanggah dengan hadis yang masyhur dalam sunan, iaitu awwalu ma yuhasabu bihil 'abd salatu. Yang mula-mula dihisab hamba itu ialah semaya dia di akhirat nanti. Tak bercanggah hadis ni. Sebab apa? Hak semaya tu hak Allah, berkait dengan Allah. Hak ni hak hamba, manusia dengan manusia. Gitu. Sebab hak Allah dia lain. Hak Allah ni dalam istilah dia, apabila kata hak Allah, kita tak boleh maaf. Macam hukum had, ketentuan Allah, kita tak boleh nak baiki. Tapi kalau hukuman qisas boleh. Dia boleh maaf. Tak usah bunuh balas, boleh. Sebab itu hak dia, hak hamba. Itu bezanya. Di antara hak hamba dengan hak Allah. Hak Allah lagi macam sembahyang. Itu hak Allah. Jadi tidak semesti apa nama ni sembahyang saja tu, ibadat-ibadat lagu tu lah orang panggil hak Allah dah. Hukum jenayah ni pun ada juga hak Allah, iaitu hudud tu hak Allah orang panggil. Yang ni sifat dianya orang tak boleh maaf, tak boleh ampunkan. Misalnya satu orang tu anak dia kena rogol, kena rogol. Jadi kira-kiranya mengikut hukumnya kena hukum lah kalau itu perogol tu. Jadi si ayah dia nak maaf, tak boleh.
Tak boleh maaf. Ataupun perempuan tu dia kata tak apalah saya maaf, tak usah sebab dia. Ataupun kalau dia tu orang sudah kahwin secara sah, dia kena rejal lah dia. Tak payah rejal, tak boleh. Kalau dia kata lagu tu pun tak boleh. Pemerintah kena melaksanakan hukum. Itu orang panggil hak Allah. Imam Nasa'i dalam sunan dia, dalam hadis yang sama, dalam satu hadis menggabungkan kedua-duanya. Hak ni suku, hak semaya suku, dalam kitab-kitab lain suku. Dalam Nasa'i sebut kedua-dua sekali. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, iaitu awwalu ma yuhasabul 'abdu 'alaihi salatuhu wa awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima'. Sekali lalu kedua-duanya hadis ni masuk. Yang mula-mula dihisap hamba itu iaitu semaya dia. Dan yang mula-mula diselesaikan di antara manusia ialah kes darah. Jadi tak boleh main-main lah. Semaya tak boleh main-main. Lepas tu kes darah, ni hak besar. Hak besar. Sebab itulah dalam hadis kita sudah jumpa dah dulu, hak Nabi SAW pergi dekat kubur, kan hak kena seksa dalam kubur tu 2 orang. Hak ni Nabi SAW kata kena seksa ni buat apa? Bukan besar sangat. Hak dia tak buat tu, kalau nak kira nak jaga boleh sangat lah, tidaklah payah sangat. Dia tidak la yastanzihu minal baul. Dia tidak bersih, tidak menjaga kencing dia, air kencing dia. Bila dia kencing, dia tak cuci mulut. Tak penting manalah dari segi kebersihan. Lepas tu dia semaya dengan gitu. Bukan tak semaya, tapi Tuhan tak terima. Jadi semaya dia tu tak sah. Sebab dia tidak jaga. Hak sah lagi ni, hak ni dia ni kesana kemari duduk mengacu. Kana yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah ni mana sana kemari duduk mengacu. Pelaga orang biar jadi bala. Itu makna mengacu. Jadi kalau kita perhati hadis tu sesuai. Azab kubur, hak ditunjukkan kepada Nabi SAW tu, kalau hak Allah mukaddimah kepada semayanya suci, tak jaga kesucian tu, cuma suci tu tak cara. Akibatnya diseksa dalam kubur. Hak ni, hak hisab ni hari kiamat seksa. Semaya hak dalam kubur tu sebelum kiamat, iaitu kerana tak jaga kebersihan. Mukaddimah dia dalam kubur. Hak soal jawab, hak sebenarnya, hak kiranya di akhirat esok, iaitu semaya. Sebab dia nak jaga kebersihan nak gapo ni, kerana nak jaga hak semaya itulah. Semaya. Jadi hak ni yamshi bin namimah ni pula, berapa ya kisah darah dibicarakan mula-mula sekali di akhirat besok, di hari kiamat. Tapi dalam kubur hak mengacu tadi, sebab ini mukaddimah kepada pembunuhan. Dia ada kaitan tadi. Bila mengacu, hak ni jadi naik marah, hak ni panas hati, hak ni jadi gerah, jadi balah lah, jadi menyebabkan akhirnya jadi bunuh. Ini mukaddimah dia. Jadi sebagai mukaddimah dalam kubur tu, sebab akhirat ni mukaddimah dia dalam kubur tu, pendahuluan dia. Sebelum pada pergi akhirat esok tu, bakit esok tu, situ dulu. Jadi serupa juga semaya, sebelum semaya kena bersuci dulu, tahu, biar bersih dulu. Kalau kotor tak boleh, tak terima. Begitu juga balah ke apa ni yang tidak akan berlaku dalam kebanyakan kesnya kalau tidak ada hak mengacu. Hak mengacu ni lah yang jadi balah, jadi perang gitu gini. Dia ada kesesuaian tu hadis. Bab taghliz ad-dima' wal a'rad wal amwal. Ini panjang pula hadis ni, nampaknya tak ada dah kita main ni. Kita sambung semula lah. Sekat tu dulu. Untuk malam ni, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.